Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua para pelajar sekalian? Okey, baik, hari ini kita sambung dengan pembelajaran kita, iaitu hari ini kita akan tengok 1.2 jujukan dalam bahasa Inggeris sequences. Dalam bahasa Inggeris jujukan ini maksudnya ialah sequences. Baik, apa yang diharapkan dalam pembelajaran hari ini? Di akhir pembelajaran hari ini diharapkan pelajar dapat menerangkan maksud sequences. Student will be able to explain the meaning of sequence. Okey, baik, apa itu jujukan? Baik, kita tengok di sini. Okey, kita skip saja. Kita terus kepada sini sebab ini adalah sebenarnya sambungan sahaja kepada apa yang kita telah pelajari pada 1.1 dahulu. 1.1 kita dah belajar tentang pattern. Okey, baik. Alright, jujukan ialah satu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Okey, itu ialah jujukan. Okey. Jujukan ialah satu set nombor atau objek yang disusun mengikut satu pola. Sequence is a set of number or object arranged according to a certain pattern. Pola ni ialah pattern dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi kalau kita tengok dalam contoh 6. Tentukan sama ada urutan nombor berikut adalah satu jujukan ataupun bukan. Okey, determine each number is a sequence or not. Baik, kalau kita tengok di sini, okey, baik. 10 ke negatif 6. Nombornya makin menaik. So di sini kita dapat tambah 4. Negatif 6 ke negatif 2. Kita dapat juga tambah 4. Negatif 2 ke 2 pun tambah 4. Okey, dan 4 ke 6 pun tambah 4. Kalau awak perasan, dia ada pattern, dia ada pola. Itu sama. 4, 4, 4, 4. Okey, ataupun ini kalau kita tengok sini, ini adalah nombor yang sama 4, 4, 4, 4. Ada juga nombor, katalah sini X, sini Y, sini Z. Okey. Katalah sini, macam kita belajar dulu. Okey, sini ada 3, tambah 3. Sini tambah 4. Okey, kata lepas Z ini ialah K, L, M. Okey, baik. Sini tambah 5. Okey, sini, ni. Okey, ini tambah 6. Sini tambah 6. Okey, sini tambah 7. Ini juga adalah pattern. Ini juga adalah pola. Yang mana untuk dapatkan Y, X perlu tambah 3. Untuk dapatkan Z, Y perlu tambah 4. Okey, apa perbezaan dia? Kalau tengok perbezaan di sini pola dia apa? Pattern dia sentiasa bertambah 1. Ini yang kita namakan sebagai ada lapisan. Ada lapisan pertama, lapisan kedua. Okey, sini tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Dan ini adalah lapisan ketiga. Okey, apa bezanya contoh yang saya bagi ni dengan ini? Bezanya, okey, pola bagi nombor ini adalah tetap. Okey, tambah 4 saja dengan nombor sebelah dia. Berbanding dengan soalan ini, pola itu ditambah dengan 1. Okey, ada pola untuk pola. Faham? Okey, saya itu dapat menjelaskan mengenai tentang pola. Jadi, urutan nombor yang ada pola, kita panggil sebagai jujukan. Baik, kita tengok soalan B. Okey, contoh 6B. Di contoh 6B, okey, apa yang berlaku? 4 ke 5, kita tahu apa yang berlaku ialah tambah 1. Tapi 5 ke 7, apa yang berlaku? Tiba-tiba nombor ini berkurang dengan banyak, iaitu tolak 12. 7 ke 10,
Kita tengok negatif 7 ke 10 ada penambahan sebanyak berapa? Sebanyak 17 dan 10 ke 14 kurang lagi. Okey, negatif 24. Kalau awak tengok pola yang wujud pada soalan B ini, okey, dianya ini yang saya sebut dahulu. Cacah merba ataupun sembrono. Ni 1, negatif 12, 17, negatif 24. Okey, kita tak dapat mengesan apa pattern dia hari ini. Jadi, apabila sesuatu urutan nombor tidak ada pola, maka ianya bukan satu jujukan. It is not a sequence. Okey. Baik, itu yang dimaksudkan contoh 6. Baik, faham? Okey, ada penerangan dia di sini. Baik. So, lepas ini kalau masih memerlukan penerangan, okey, boleh baca arahan di sini ataupun boleh hubungi saya secara terus. Okey, baik. Jadi ini ialah contoh 7. Baik. Okey, contoh 7. Baik, kita faham di sini, kita tengok di sini. Okey, sini 7 ke 13. Okey, 13 tolak 7 berlakunya penambahan 6. Okey, jadi kita cuba anggap berlaku juga penambahan di sini 6. Cuba dulu. Mungkin So jadi 13 tambah 6 19 tak keluar. Kenapa? Mungkin tak pasti Baik, cuba menggunakan pola yang sama. 19 tambah 6 25. Okey, tepat. Maknanya apabila menggunakan pola yang sama iaitu tambah 6 di sini, maka menghasilkan jawapan yang betul pada sebutan keempat. Okey, 1 2 3 4 ini adalah sebutan keempat. Jadi maka pastilah di sini jawapannya ialah 19. Jika 19 ditambah dengan 6 iaitu pola yang sama tidak menghasilkan 25, maka polanya bukan tambah 6 lah. Alright. Faham Jadi kalau kita tambah di sini 25 tambah 6 lagi sekali, kita akan dapat 31. Dan tambah 6 lagi sekali, kita dapat 37. Boleh? Baik. Alright. Jadi, kita tengok juga soalan C. Okey, soalan C, untuk mengenal pasti pola, kita tengok nombor di sini. Okey, apa akan jadi? Okey, antara operasi yang kita boleh pertimbangkan macam biasa, operasi dalam matematik ada darab. Okey, ada tambah, ada bahagi, ada tolak. Dua operasi ini akan menyebabkan nombor menaik dan dua operasi ini akan boleh menyebabkan nombor berkurang. Itu secara umum lah. Okay, cuba tengok apa yang mungkin berlaku. Baik, jika kita tengok 0.027 kepada 0.08. Okey, 0.027 kepada 0.028. Nombornya seolah-olah menurun, mengecil. Tapi awak harus ingat di sini ialah nombor perpuluhan. Okey. Nombor perpuluhan apabila didarab dengan nombor perpuluhan, lazimnya ianya akan menjadi lebih kecil. Cuba tengok Kita cuba tengok kalkulator. Tengok kalkulator. Okey, contohnya ialah baik. 0.3 darab 0.3. Tengok 0.3 darab 0.3. Nilainya akan semakin mengecil. Kalau asal nilainya 0.3, apabila didarabkan dengan 0.3, dia akan jadi 0.09. Jadi, untuk kes ini, kita juga boleh pertimbangkan operasi darab. Okey, baik. Jadi 0.081 kita terbalikkan dia, kita arahkan dia ke sini. Okey. 0.081 nak jadi 0.027. Macam mana? Baik, kita cuba menggunakan kalkulator.
0.0081 bahagi 0.027. Oh, dapat rupanya ialah 0.3. Okey, yang mana kalau kita tadi kalau ke sini bahagi, kalau ke sini dia apa? Terbaliklah. Dia akan jadi darab. Okey, kalau darab kita clearkan dulu kalkulator ni. Baik, 0.027 darab 0.3. Ya. 0.027 nak jadi 0.081, dia perlu darab dengan 0.3, dia jadi betul lah. Kan? Okey. Yang menentukan betul atau tidak adalah nombor ini. Okey, 0.3. Baik, jadi kita nak tahu nombor di antara 0.3 dan 0.027. Kita nak tahu nombor ini macam mana. Okey, ini ke sini nak darab ke nak bahagi. Okey, kalau tadi ni ke sini bahagi kan. Okey, ni ke sini pun adalah bahagi. Baik, jadi apa yang kita buat? 0.027 bahagi 0.3. Maka kita dapat 0.09. Okey, baik. Okey, sampai sini. Baik, yang menentukan pola ataupun pattern itu betul adalah nombor 0.3. Kalau 0.09 dibahagi dengan 0.3 menghasilkan jawapan 0.3, maka disahkan pola iaitu pembahagian dengan 0.3 adalah tepat. Jadi 0.3 ni penentu dia. Kalau tadi kita salah lah tadi kan. Kita darab ataupun kita tambah atau tolak tadi. Baik, kita cuba. Okay, kita cuba. Jadi 0.09 ini 0.09 nak ke 0.3 bahagi dengan 0.3. Bahagi 0.3. Okey, apa jawapan dia? Okey. Sorry, dah terlepas. Okey, semula 0.09 bahagi 0.3. Ya, jawapannya juga ialah 0.3. So, pola ini terbukti betul. Okey, jadi di sini kita dapat simpulkan, right? Pola yang berlaku pada C ialah, okey, kalau arah sana pembahagian dengan 0.3, tapi kalau arah sini ikut nak panah tengok cursor saya, pendaraban 0.3. Okey, boleh? Faham ah? Okey, kalau tak faham macam biasa, saya ada live di Telegram, saya tanya saja di situ. Okey, baik. Tengok pula B. Okey. Alright, B. Okey, apa yang berlaku di B? Okay, macam biasa, dia akan bagi satu nombor, dia senggang satu dan dia bagi dua nombor di tengah-tengah. Dua nombor ini tujuannya apabila dia diberikan adalah tujuan untuk kita tengok apa pola, apa kebarangkalian pola yang mungkin berlaku. Adakah operasi tambah yang berlaku? Apakah operasi tolak yang berlaku? Bahagi dan sebagainya. Kita tengok nombor 64 ke nombor 52 ianya adalah berkurang. Okey, kita boleh consider operasi bahagi ataupun operasi tolak. Tapi kalau tengok sini macam mustahil lah bahagi, betul? Baik, kita teruskan saja. Saya rasa sini ialah operasi tolak. Okey, operasi tolak. Jadi 64 tolak 12. 64 tolak 52 ialah tolak 12. Okey, kita tekan kalkulator, kita tahu. 64 tolak 52 berlaku proses operasi yang berlaku ialah tolak 12. Jadi 64 ke belakang. Okey, tolak 12 ke? Tak, apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku? Disebabkan dia terbalik, maka yang berlaku ialah tambah 12. Okey. So, tambah 12. Jadi di sini 4 tambah 2 6, 7 tambah 1 6 tambah 1 tu 7. Jadi nombor ini ialah 76. 76 tolak 12, maka akan dapat 64. Baik. Jadi ini belum disahkan dulu lagi dia punya kebenaran dia. Okey, nak sahkan kita tengok balik ke sini. Okey. Betul tak 88 tolak 12 akan dapat 76. Okey. Jadi kita tekan kalkulator. Kosongkan ni 88 tolak 12. Kalau dia dapat 76, maka pola ini betul. Ya.
dapat 76. Jadi confirm lah di sini pola yang berlaku ialah tolak 12. Sini tolak 12. Jadi awak boleh anggap di sini pun tolak 12, tolak 12. Ingat, nombor yang diberikan akan memberikan hint untuk kita mencari pola. Dan nombor yang tinggal di belakang ini akan memberikan confirmation tentang pola tersebut. Okey. Alright, cubalah dengan D. Okey, D nak cuba ke? Baik, kita cuba jugalah. Baik, jadi di sini. Okey, di sini. Disebabkan tak ada nombor lain, maka apa yang kita dapat tu kita cuba. Okey, 1/3 ke 4/6. Di sini kita tengok, okey, 4/6, 1/3. Kita cuba buat operasi tolak. Jadi, 4/6 tolak 1/3. Sini darab 2. Okey, darab 2, darab 2. So, jadi apa? 4 tolak 2/6. Maka awak dapat 2/6 sama dengan 1/3. Jadi, beza antara dua nombor pecahan ini ialah, bezanya ialah, okey, 1/3. Okey, 1/3 untuk ke 4/6 kena tambah. 4/6 ke 1/3 kena tolak. Boleh? Jadi nak dapatkan nombor di sini, okey, ingat, kiri ke kanan akan tambah, kanan ke kiri akan tolak. Jadi nak dapatkan nombor di sini, okey, 4/6 kena tambah dengan 1/3. Okey, kita gunakan pen lain. Okey, baik. Jadi 4/6 tambah 1/3. Nak dapatkan nombor ni ya. Okey, so sama dengan ni darab dengan 2. Samakan pembawah. So awak dapat 4 tambah 2/6. So berapa? 6/6 sama dengan 1. Sini ialah 1. Boleh? Alright. So, di sini apa akan jadi? Ni kan tolak. Kan? Kanan ke kiri kan tolak. Jadi 1/3 tolak berapa? Tolak 1/3. Jadi 1/3 tolak 1/3 sama dengan sifar. Okey. Baik. Dan di sini kita juga akan tolak kan? Gunakan pattern apa? Pattern tolak 1/3. Jadi kosong tolak 1/3 kita akan dapat 1/3 iaitu negatif 1/3. Okey. Baik. Selesai. Sudah contoh 7. Okey, tujuan saya bincangkan satu persatu. Baik, di sini ada dia punya dalam penyelesaiannya. Awak boleh tengok. Tujuan saya bincang satu persatu soalan 7 ialah supaya awak lebih jelas, awak lebih faham apa sebenarnya yang berlaku. Okey. Baik, ingat kita mungkin tak dapat jawapan dalam percubaan kali pertama. Tapi itu jangan menyebabkan awak rasa macam susah. Sebab benda ni sebenarnya simple. Benda ni mudah. Okey, jangan anggap benda tu sebagai susah. Tak ada benda yang susah dalam matematik kalau kita faham asas. Okey, ni contoh 8. Awak perhatikanlah. Awak tengok dia dah ada arahan. Okey, so mudah sahaja. Sebelum awak tengok kepada penyelesaian dia ada di bawah. Okey, cubalah sendiri dan bandingkan. Okey, ada arahan dia secara dalam bentuk ayat. Awak buat sahaja. Tak ada masalah. Baik. Okey. Dan, right. Jadi, kita dah faham tentang apa yang dimaksudkan dengan jujukan nombor ataupun number sequence. Jadi, ingat, number sequence ataupun jujukan nombor ialah apabila di dalam turutan nombor tersebut ada pola nombor. Kita boleh nampak pattern dia. Sama ada dia pattern atau pola tu sendiri bertambah ataupun pola itu tetap dengan syarat ada pola. Kalau tak ada pola, nombornya cacar merbah, turun naik, entah apa-apa, itu bukan turutan nombor. Baik, bagi mengukuhkan lagi awak punya pemahaman, sila buat latihan 1.2. Okey, muka surat 9 buku teks. Dalam kelas saya secara online, insya-Allah kita akan gunakan sepenuhnya buku teks. Okey, sebab semua orang ada buku teks. Baik, kalau ada soalan ekstra, tak ada masalah, lagi bagus.
Okey, lagi cemerlang. Lagi setabik spring. Okey, baik. Kita teruskan dengan 1.3 pola dan jujukan. Okey, dua ni saling berkait. Dua ini saling berkait. 1.3 pola dan jujukan dia saling berkait. Kalau awak tahu, disebabkan pola, maka berlakulah jujukan. Okey. Kalau tak ada pola, maka jujukan tidak wujud. Faham? Tengok balik di sini. Okey. Jujukan adalah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut pola. Tanpa pola, tak ada jujukan. Okey. Itu yang dimaksudkan hubungan antara pola dan juga jujukan. Kalau kita tengok 9. Okey, 1, 9. Okey. Untuk menerangkan tentang pola di dalam sebuah jujukan, kita boleh terangkan dengan beberapa kaedah. Okey. Kaedah pertama ialah kaedah nombor. Kita terangkan dengan operasi nombor yang berlaku. Okey, di sini 1 ke 9 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Maka pola ialah tambah 8. Ini ialah secara penerangan secara nombor. Untuk penerangan secara perkataan, okey, macam penerangan lah. Tulis dalam bentuk ayat. Boleh. Okey, pola ini adalah menambah nombor 8 kepada nombor sebelumnya. Ini sama aja. Okey, benda ni sama saja. Cumanya dia nak terangkan satu secara nombor, satu secara perkataan. Okey. Baik, apabila awak dah meningkat naik ke tingkatan 4 esok, okey, banyak soalan akan muncul dalam bentuk ini. Okey, dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, dalam bentuk ungkapan algebra. Kita pergi cuba satu persatu. Okey, baik. Okey, di sini kalau awak tengok, alright. Untuk dapatkan nombor pertama, tadi kita perasan ada tambah 8 kan? Okey. So, nombor pertama, nombor pertama sama dengan, maknanya nombor pertama terhasil. Nombor pertama sama dengan, maksud dia nombor pertama terhasil disebabkan 1 tambah 8 darab 0. Betul tak? 8 darab 0, 0 tambah 1 dapat 1. Okey, kita pergi juga nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, nombor yang kedua. 9. Okey, terhasil apabila 1. Okey, 1 tambah 8 darab 1. 8 darab 1, 8 tambah 1, 9. Boleh? Itu maksudnya yang kedua ni. Settle. Baik, begitu juga yang ketiga. Sikit. Okey, nombor 3 macam mana? Nombor 3, nombor 7, 17. Okey, nombor 3 terhasil apabila 1 masih menggunakan 1. Okey, tambah 8. Okey, 8 darab 2. 8 darab 2, 16. Tambah 1 dapat 17. Okey, 25. Okey, 25 sama dengan 1 darab 8 darab 3. 1 tambah 8 darab 3. 8 darab 3 berapa? 24. 24 tambah 1 berapa? 25. Dan juga itulah yang berlaku pada sebutan ke 1, 2, 3, 4, 5. Sebutan kelima. 8 darab 3. 8 darab 4, 32. Tambah 1 jadi 33. Baik, ini jelah. Okey, ini kita boleh ringkaskan dalam bentuk. Okey, baik. 1, 9, 17, 25, 33, kita panggil ianya adalah sebutan. Dalam bahasa Inggeris ialah term. Alright. Term ini biasanya kita wakilkan dengan T. T1 membawa maksud sebutan pertama.
T2 membawa maksud sebutan ketiga. Begitu juga T3 dan juga ... Tn. Ingat tak dulu saya kata ... ni apa? ... ini ialah nombor yang berterusan hingga n. Keberapa? Tak tahu. Apa? N lah. Okey. Maknanya n yang kita boleh tukar. Kalau saya nak sebutan ke 100. Tu maknanya T100. Boleh? Faham Okey. Jadi, kalau awak perasan. Nampak tak nombor ini yang berubah ni? Nombor ni, nombor dalam ni. Okey. Nombor ini bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4. ... Apa polanya? Polanya berlaku penambahan 1. Okey. Alright. Jadi agak-agak untuk yang seterusnya ini 8. Awak tahu tak darab dengan berapa? Ya, jawapannya ialah darab dengan 5. Okey. Jadi 8 darab 5 berapa? 8 darab 5. Guna kalkulator juga. Okey, baik. Kita guna kalkulator. 8 darab 5. Okey. 40. Jadi di sini. Okey. 40 darab tambah 1. Jadi sinilah 41. Kita semak. Betul tak? 33 tambah 8. Kan nombor ni, nombor seterusnya. Pun kena tambah 8. Okey. Jadi kita tengok. Dapat tak? 33 tambah 8. Ini tambah 4. Sorry. 33 tambah 8. Okey. Dia juga dapat 41. Nampak sama. 41. Okey. Jadi ini yang dimaksudkan dengan algebra. Algebra macam mana? Kita boleh buat satu persamaan. Iaitu 1 tambah 8. Tak cantik. Tak apa. Kita padam balik. Alright. Jadi 1 tambah 8 darab n. Di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, ... Okey, maknanya n ini boleh ditukar. Alright. N ini boleh ditukar. Tukar dengan nombor mana? Ni nombor ni. Bila n ditukar dengan 0, ni 0, maka jadilah 1. 1 ialah sebutan pertama. First term. Okey. N ini ditukar dengan 1. 8 darab 1, 8 tambah 1, 9. Dia akan memberikan sebutan kedua. Okey. T2. Right. Bila ganti 2, dia jadi 17. 8 darab 2, 16 tambah 1, 17. Ini jadi T3. Dan begitunya. Dan seterusnya. Jadi, 1 tambah 8 darab dengan n memudahkan kita untuk cari Tn tadi. Ni yang saya sebut tadi. Tn. Okey. Takkanlah kalau kita nak cari T100, awak kesenaraikan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100. Kan? Jadi susahlah. Banyak kerja yang kita kena buat. Jadi, apabila ada ungkapan algebra ini, okey, kita gantikan saja. Alright. Kalau nak cari T100, okey, kita gantikan saja n ini. Baik, ganti dengan n ini. N itu adalah 100 ataupun 99. Fikir sekejap. Saya bagi 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Gantikan dengan 99. Kerana 99 adalah T100. Sebab apa? Sebab T1 bermula pada sifar. Boleh? Okey. Jangan pula kata, okey, T100. Sebutkan T100. Gantikan N ni dengan 100. Salah nah? Salah. Jadi, untuk dapatkan term ke 100 ataupun sebutan ke 100, jadi awak tambah 1 tambah 8 darab dengan 99. Sebab T100 ni ialah 99. Jadi awak akan dapat satu nilai di sini. Boleh? Okey, T100 adalah 99 disebabkan T1. Ini ni, T1. Okey, T1
bermula dengan sifar. Okey, panjang lebar ni soalan ni. Okey. Andai kata tak faham, boleh tanya. Okey, jangan risau. Alright, jadi akhirnya kita sampai kepada soalan yang terakhir. Baik, soalan terakhir ni ialah bab terakhir itu. Ini penyelesaian masalah. Baik, boleh baca sahaja. Okey. Baik, gambar ialah mesin pemberi makanan ikan secara automatik. Okey, pemberiannya ialah 4 kali sehari. Okey, tengok merancang strategi 24 bahagi 4. Sebab apa kan 4 kali? Alright. 24 kan sehari 24 jam. Jadi kita nampak rupanya pemberi makanan ini akan memberi makanan kepada ikan secara automatik setiap 6 jam. Okey, waktu pertama 7.35. Kita kena tahu waktu pertama sebab apa? Kita nak kira 6 jam bermula daripada mana? Okey, kalau bermula daripada 7.35, kita cari. Kali pertama 7.35, kali kedua adalah 6 jam kemudian yang bermula daripada 7.35. Ini dah kira siap-siap. Jawapannya adalah 1.35. Boleh? Kalau kita tak tahu waktu mula, payahlah sikit. Okey. Payahlah kita nak tentukan waktu kedua. Sebab nak tambah daripada apa? Okey, baik. Jadi di sini, okey, soalan nak apa? Pada pukul berapakah ikan itu diberi makan pada kali ketiga? Kali ketiga, ini kali pertama, ini kali kedua, kali ketiga. Iaitu pada pukul 7.35 petang. Jadi inilah jawapan dia untuk penyelesaian masalah. Apa kaitannya? Okey, kaitannya dia ada pola. Polanya apa? Penambahan setiap 6 jam sekali. Okey, ikan itu diberikan makan setiap 6 jam sekali. Itu ialah pola. Pola, pattern. Itu yang menyebabkan berlakunya jujukan. Ataupun number sequence. So, sequence numbernya ialah 7.35. 1 pagi ni pagi. Okey, 1.35, minta maaf salah tulisan tak cantik. Petang. Okey. Dan 7.35. Ni 7.35 petang ni petang. Ataupun 7.35 ni dah malam. Ataupun, jadi seterusnya apa? Dia 4 kali kan? Jadi 1.35 pagi balik. Boleh? Okey, itu yang dimaksudkan dengan pola. Kaitan pola dengan susunan nombor. Baik, bagi soalan sebutan bagi jujukan. Ini saya dah terangkan tadi. Baik, awak luangkan masa. Cuba fahamkan. Andainya tak faham, saya ada. Okey. Sentiasa bertanya. Bagi yang bukan daripada pelajar kelas saya, tulis komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba untuk jawabkan supaya awak lebih faham. Tengok T1, T2, T3, T4. Okey, T1, T2, T3, T4. Alright. Jadi, tugasan awak sekarang. Ini ialah tugasan. Tadi dah ada dah satu tugasan ke atas. Baik, tugasan yang saya ingin berikan ialah okey, untuk contoh 10 dan contoh 11. Okey, contoh 10 dan contoh 11. Saya nak awak, okey, habis saya tengok rakaman ni, buat ini terus. Okey, nampak tak apa yang saya buat ni? Sila terangkan, okey, sila terangkan jujukan nombor ini. Please explain this sequence by using algebraic expression. Minta maaf kalau sebutan saya salah, saya minta maaf. Saya native saya bukan bahasa Inggeris. Saya cuba untuk kelas DLP. Baik, cuba terangkan kedua-dua jujukan nombor ini. Ini nombor yang pertama dan nombor yang kedua. Terangkan jujukan nombor ini. Okey, di dalam bentuk ungkapan algebra. Boleh? Pada pelajar yang bukan daripada kelas saya, tulis di bawah komen. Tunjuk dia punya jujukan algebra. Kepada pelajar kelas saya yang sedang mengikuti rakaman ini, wajib buat. Hantarkan
tugasan ke Telegram. Sebaik saja selesai menonton rakaman ini. Boleh? Okey. Baik, jadi kita akhiri rakaman kita pada kali ini. Dengan berakhirnya rakaman pada kali ini, sebenarnya kita sudah habis bab pertama tingkatan 2. Tahniah semua. Okey. Ini adalah latihan-latihan lah. Sedap, menarik je tengok latihan-latihan ni. Apa lagi? Luangkan masa. Selesaikan. Jangan bazirkan masa di rumah tu. Tengok, selesaikan. Okey. Latihan, jom cuba 1.3 bermula pada muka surat 12 sehingga muka surat 15. Jangan buat banyak-banyak sekaligus. Krem otak. Buat sikit-sikit. Sehari satu soalan. InsyaAllah selesai. Okey. Tapi kalau slow sangat, payah juga. Lambat. Sebulan baru habis. Sikit-sikit. Alright. Okey. Sambil-sambil sebelum makan tu buat 1-2 soalan. Okey. Baik. Mak tengok. Rajin anak aku. Pandai cikgu mengajar. Kan? Tak faham? Tulis di bawah. Di mana harus saya terangkan kembali. Kalau faham, alhamdulillah. Ucap syukur kepada Allah. Baik, jadi sekian sahaja rakaman pada kali ini. Kita jumpa lagi pada rakaman seterusnya dalam bab 2. Bab 2 apa? Pemfaktoran dan pecahan algebra. Baik, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.